Hai, selamat pagi. Salam sejahtera kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Gigi Ahmad dan juga Hafizi Rosli. Dan kita tahu lagi kurang satu hari lagi. Betul. Lebih Lagi kurang 2 2 hari. lah. Lebih kurang 2 hari kita nak masuk ke tahun baru 2021. Pastinya sentimen di luar sana rata-rata merasakan tidak berapa excited lah untuk masuk 2021 susulan daripada apa yang berlaku pada tahun 2020 ini. Tapi yang pastinya ia tidak menghalang kita untuk meletakkan azam baru dan juga mungkin semangat baru pada tahun baru ini. Dan untuk jam ini di Awani Pagi kami akan bawakan pastinya tumpuan utama berita pada hari ini dan beberapa berita yang mungkin anda terlepas pandang, dan kita nak mulakan dengan paparan muka hadapan akhbar pada hari ini, Hafizi. Dan kita lihat kepada muka hadapan di berita harian. Anda dapat saksikan di paparan skrin anda sekarang. Ini apa yang diberikan penekanan oleh berita harian. Pelan tindakan tangani isu daging import. Masih lagi mengenai isu kartel daging ini yang sudah pun saya kira menjadi perbualan di peringkat akar umbi maupun di peringkat pemimpin-pemimpin mengenai kartel daging ini sejak daripada 2 minggu ataupun 3 minggu yang lagi. Apa yang dikatakan oleh berita harian ini adalah Makis harap Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 2011 iaitu Akta 728 dapat dipinda di Dewan Rakyat tahun depan bagi perluas bidang penguatkuasaan dan juga pendakwaannya. Dan satu lagi adalah unit siasatan jenayah terkelas Bukit Aman mula siasat pihak terbabit dalam pemerolehan, penyimpanan, pemprosesan, penyeludupan, pihak yang memanipulasi, bersubahat dan bawa masuk daging beku melalui permit import AP. Itu yang ditegaskan oleh ataupun di-highlightkan sendiri oleh berita harian Gigi. Dan kalau kita lihat di muka hadapan New Straits Times pula ada memberi laporan mengenai penjualan yang mendapat kesan daripada laporan-laporan isu kartel daging ni. Katanya deep impact on sales. Pastinya memberi kesan apabila laporan ini yang sangat menggusarkan ini menggemparkan seluruh rakyat, dan kita masih lagi dalam peringkat siasatan, masih lagi ramai mengetahui adakah dakwaan-dakwaan yang dibawakan oleh New Straits Times sebelum ini adakah benar atau tidak itu sebenarnya. Dan kalau kita lihat susulan itu, JAKIM juga ada memberi maklum bahawa akan menyediakan pelan tindakan tangani isu daging selundup. Ini katanya telah menyediakan pelan tindakan khusus untuk tangani isu daging selundup yang tidak berlogo bagi memastikan kegaitan itu tidak berlaku di negara ini. Itu kata Timbalan Ketua Pengarah Operasi JAKIM, Datuk Abdul Aziz Jusoh, yang katanya pihaknya akan mengadakan satu perbincangan dengan Kementerian Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia MAKIS dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM pada 5 Januari ini bagi menjayakan pelan berkenaan. Dan menurutnya fokus perbincangan bertujuan menyelaraskan tindakan berdasarkan bidang kuasa masing-masing, langkah-langkah yang perlu diambil bagi menangani isu ini serta pelan tindakan bersepadu berhubung pengimportan dan produk daging. Dan beliau katanya akan turut menyentuh isu-isu atau masalah yang dihadapi oleh pengimport atau pengedar serta memberi penjelasan mengenai keperluan mematuhi SOP pengimportan dan pengedaran. Dan melalui pelan tindakan itu juga, JAKIM akan mempromosikan badan persijilan dan juga logo halal luar negara yang diiktirafnya, dan juga menurutnya sehingga ke hari ini 84 badan persijilan halal luar negara di 46 buah negara telah pun diiktiraf. Jadi katanya pengguna boleh mengenal pasti logo-logo halal luar negara yang diiktiraf JAKIM pada label bungkusan produk import yang dijual di pasaran, dan pengimport mudah mengenal pasti produk yang ingin diimport masuk ke Malaysia bagi mengelak kerugian dan juga keraguan. Dan kalau kita lihat kepada isu halal ini, satu isu yang sensitif bagi umat Islam kerana ini merupakan satu tuntutan kepada agama kita, agama Islam. Jadi semestinya JAKIM dan juga kerajaan harus meneliti semula ataupun untuk menyelesaikan segala masalah-masalah mengenai kartel daging ini supaya keraguan itu tidak timbul. Kerana umat Islam ni apabila mereka ini mengenal pasti satu perkara ataupun satu makanan itu dalam mereka meragukan
status halalnya, jadi mereka akan mengelakkan untuk makan dan sebagainya. Jadi apabila pada ketika ini saya tengok ramai juga peniaga-peniaga yang terkesan disebabkan ramai sudah tidak, mungkin ada yang tidak mengguna ataupun makan daging dan sebagainya. Jadi ia memberikan satu impak yang besar kepada industri ini sendiri. Yang pastinya satu penjelasan yang telus perlu dilakukan mengenai perkara ini kerana banyak dakwaan mengatakan ia melibatkan rasuah, ia melibatkan 40 tahun, ia melibatkan banyak perkara seperti daging-daging yang bukan daging lembu ataupun daging ayam. Tapi ini telah dijelaskan oleh Timbalan Menteri KPDN-HEP sendiri, Datuk Rosol Wahid, dalam menggulung perbahasan usul berkait isu katil daging haram di Dewan Negara semalam, mengatakan bahawa KPDN-HEP mengesahkan bahawa tiada daging kuda, kanguru atau babi ditemui dalam rampasan di sebuah gudang di Senai pada awal bulan ini. Kita tahu operasi di gudang Senai itu, berita ini telah dibawakan oleh Sinar Harian. Sinar Harian sendiri yang mengikuti operasi berkenaan dan melihat sendiri, dan Sinar Harian sendiri turut melaporkan bahawa tiada dalam laporan itu tiada disebutkan daging kanguru, kuda dan sebagainya. Dan ini bertepatan sekali dengan apa yang dikatakan oleh Datuk Rosol Wahid. Dan katanya apa yang dimaklumkan kepada kita bahawa kononnya ada daging kanguru, kuda daripada apa yang disita tersebut adalah tidak benar. Dan kita tidak pilih-pilih, kita hantar semua sekali kepada Jabatan Kimia. Dan Jabatan Kimia telah beri laporan kepada kita bahawa tidak ada daging kanguru, tidak ada daging kuda dan tidak ada daging babi daripada apa yang kita sebutkan itu. Ini penjelasan ini sangat penting dan rakyat Malaysia perlu baca dan perlu melihat semula kerana dakwaan sebelum ini adalah saya kira adalah menurut sumber itu pun kita tidak ketahui dari mana, dan penjelasan daripada KPDN-HEP ini adalah sangat membantu. Dan dalam masa yang sama Datuk Rasul juga ada mengatakan bahawa tidak timbul isu 40 tahun itu kerana katanya KPDN menafikan katil daging halal palsu wujud sejak 40 tahun dahulu. Dan kita nak dengarkan sedikit apa yang dikatakan oleh Datuk Rasul ini. Jadi untuk memastikan dan memberi keyakinan kepada masyarakat dan juga rakyat bahawa apa yang ada dalam market hari ini adalah yang halal dan boleh dibeli. Jadi jangan terpengaruh dengan netizen ataupun media sosial yang membuat berbagai andaian dan juga cerita yang mengatakan bahawa daging haram ini dah berlaku lebih daripada 40 tahun. Kemudian ada isu daging kuda, daging kanguru dan sebagainya. Walhal apa yang kita dapati bahawa 40 tahun itu memang tak betul. Kerana sekat yang pada kita hari ini yang kita siasat dan akan duduk masa dekat baru terdaftar pada 2014. 2014. Jadi ianya tak berlaku sebelum itu. Jiji, kalau kita tengok kepada dakwaan-dakwaan ini sebenarnya membuatkan masyarakat menjadi ragu-ragu terhadap penggunaan daging ini semua, dan sedikit sebanyak telah pun memberikan satu suasana yang panik dalam kalangan masyarakat. Dan semestinya isu mengenai berita-berita yang belum mendapat kepastian janganlah kita hebahkan kepada orang ramai supaya tidak menimbulkan suasana panik seperti apa yang berlaku pada ketika ini. Dan masa sama satu lagi perkembangan kita ingin bawakan di mana syarikat guna cap pengeluar daging terkenal mungkin akan didakwa pada hari ini, iaitu sebuah syarikat yang dipercayai terlibat dengan kartel daging haram telah disita dan dijangka akan didakwa di mahkamah pada hari Rabu, iaitu hari ini. Dan Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan juga Hal Ehwal Pengguna KPDN-HEP, Datuk Rasul Wahid berkata, siasatan mendapati modus operandi yang digunakan oleh syarikat tersebut adalah dengan meletakkan cap sebuah syarikat pengeluar terkemuka negara pada daging import tersebut. Dan jelasnya, kementeriannya bertindak menyita dan juga membeku aset syarikat tersebut dengan nilai sitaan dianggarkan bernilai RM1 juta. Dan apa yang dikatakan, pihaknya akan dakwa dalam masa terdekat dan mungkin pada hari ini syarikat itu akan didakwa. Apa yang mereka harapkan ataupun apa yang KPDN-HEP dapat syarikat yang memasukkan sijil halal dan juga cap halal, kita dapati syarikat itu yang memasukkan sijil halal dan kita dapati ada 24 unit stamp getah daripada syarikat tersebut
yang mempunyai jenama daging yang mempunyai permintaan yang tinggi. Itu yang didedahkan oleh beliau ketika menggulung usul mengenai isu kata daging yang diragui isu halalnya itu sendiri. Ya, tumpuan itu akan kami bawakan pada hari ini lebih kurang dalam buletin jam 12 nanti, bahawa sebuah syarikat akan didakwa di Mahkamah Session Johor Bahru bagi kesalahan di bawah perenggan 8 Perintah Perihal Dagangan 2011 kerana memperakukan perkhidmatan pengangkutan sebagai halal tanpa kelulusan pihak JAKIM. Dan anda nantikannya di buletin jam 12 nanti, insya-Allah kita akan bawakan daripada Wakil Ishraq Awani di Johor pastinya. Dan kita nak bawa juga ini mungkin reaksi daripada polis sendiri mengenai perkara ini. Katanya kartel daging mungkin didalangi sindikat dalam dan luar negara. Itu yang diperakui oleh Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah sendiri, Bukit Aman, Datuk Huzir Mohammed, yang berkata ia berdasarkan jumlah rampasan dan nilai sitaan yang terlibat dalam kegiatan tersebut setakat ini. Dan katanya siasatan yang dijalankan PDRM antara lain merangkumi pihak yang terlibat dalam pemerolehan, penyimpanan serta pemprosesan. Selain itu turut melibatkan aktiviti penyeludupan, pihak yang memanipulasi, bersubahat serta membawa masuk daging sejuk beku melalui permit import AP. Dan ini juga satu perkembangan yang kita bawakan di mana isu kartel daging ini kita melihat kepada kenyataan daripada polis sendiri, iaitu melihat kepada kenyataan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman Datuk Huzir Mohammed yang juga mengatakan ia turut melibatkan aktiviti penyeludupan, pihak yang memanipulasi, bersubat serta membawa masuk daging sejuk beku itu melalui permit AP, dan semestinya kerajaan harus meneliti siapakah pemegang AP itu yang membawa masuk daging-daging ini semua dengan memalsukan sijil logo halal dan sebagainya. Itu perlu diperhatikan oleh pihak yang berkuasa. Dalam masa sama, satu lagi kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Polis Negara, iaitu Bukit Aman akan memberi jaminan untuk turut menjalankan siasatan kes kartel daging import. Walaupun Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga Haluan Pengguna KP dan HEP adalah agensi paling relevan menyiasat isu berkenaan. Itu yang disuarakan Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur yang berkata berikutan itu Polis Diraja Malaysia PDRM telah membuka kertas siasatan berhubung kes berkenaan selepas menerima beberapa laporan polis termasuk daripada pertubuhan bukan kerajaan NGO. Begitu juga dengan 2 hari lalu kita dapat saksikan Ketua Pemuda UMNO telah pun menyuarakan ataupun telah pun membuat satu laporan polis di Dan Wangi sebagai contohnya dan mendesak untuk mengambil ataupun kerajaan mengambil tindakan yang sewajarnya untuk kita menyelesaikan isu kartel daging ini. Ya, kita lihat apa yang dilaporkan ini merupakan satu perkara yang sangat serius. Dalam masa yang sama, kita minta juga mereka yang bertanggungjawab di luar sana memberikan penjelasan yang sebaiknya kepada rakyat. Pertama adalah isu di mana pasarannya untuk daging yang diseludup ini. Siapakah penerimanya? Siapakah end usernya? Siapa end buyernya pada dalam isu ini? Itu sebenarnya perkara yang penting kerana apabila perkara ini dilaporkan, ia memberikan satu kegemparan kepada semua rakyat, semua pihak, dan dalam masa yang sama semua pihak pun akan pukul rata, termasuk pasaraya utama dan juga mungkin kilang-kilang utama, peniaga-peniaga juga turut terkesan dengan perkara ini, sedangkan mungkin mereka tidak mengambil daging seludup ini. Pastinya penjelasan yang sangat baik, sangat telus perlu dilakukan secara saya rasa secara rasminya untuk pihak media khususnya untuk melaporkan perkara yang sebenar-benarnya, kerana setakat ini kita hanya dapat orang ni cakap ni sikit, orang ni cakap ni sikit, kita tidak dapat keseluruhan sebenarnya laporan keseluruhan mengenai dakwaan-dakwaan yang dibuat sebelum ini. Dan yang pastinya kita nak beralih kepada laporan seterusnya. Ini juga satu laporan yang saya kira sangat penting mengenai kebersihan apabila Sultan sendiri, Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar murka dengan sikap segelintir rakyat di daerah Mersing yang mengabaikan soal kebersihan sehingga tempat-tempat awam dipenuhi sampah sarap. Dan baginda bertitah Mersing yang merupakan sebuah daerah pelancongan bukan sahaja menjadi tumpuan pelancong dari luar negara, malah kaya dengan keindahan alam semula jadi, dan baginda menegaskan sekiranya tabiat ini berterusan, ia akan memberi kesan negatif kepada aspek kesihatan awam. Hafizi, bukan sahaja isu halal itu penting untuk umat Islam, tetapi umat Islam di luar sana perlu ingat bahawa isu kebersihan juga sangat penting. Dan jika anda mengaku Islam tetapi tidak mengutamakan kebersihan,
terutamanya alam sekitar seperti sungai, juga tandas awam. Apa gunanya lah kita nak mendebatkan banyak isu, tetapi yang paling pokok di sini juga tidak dapat kita selesaikan. Dan saya pasti setiap agama yang dianuti oleh masyarakat-masyarakat di luar sana semuanya menggalakkan kepada kita untuk menjaga kebersihan dan sebagainya. Jadi apa seruan daripada titah daripada Sultan ini harap diambil sebagai satu yang positif, dan mungkin ada langkah-langkah susulan dapat diambil untuk kita membersihkan kawasan-kawasan bukan saja di sekitar Mersing saya kira, tapi kalau boleh kita nak fokuskan kepada satu Malaysia, kerana walaupun ketika ini kita masih lagi belum menerima kedatangan pelancong daripada luar negara dan sebagainya, sekiranya mereka masuk pada ketika ini tengok keadaan kita dalam keadaan yang apa yang dikatakan oleh Sultan Johor di daerah Mersing itu sendiri, mungkin mereka akan kecewa dan mungkin akan memberikan feedback yang agak down sikit ataupun mungkin agak lemah sikit. Kecewa lah. Di situ. Tapi dalam masa yang sama penting juga untuk pelancong tempatan, kerana ini masanya pelancong tempatan menghargai apa yang ada dalam negara sendiri. Betul. Dan first impression tu sangat penting, lebih lagi dalam menjaga kebersihan dan sebagainya. Dan rasanya semua daripada kita bukan saja di Mersing perlu ambil penting mengenai saranan Sultan Johor, Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar itu untuk menjaga kebersihan lebih-lebih lagi di kawasan pantai negara kita. Baik, kita akan berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini kita akan bawakan perkembangan COVID-19 dalam negara. Baik, kembali bersama saya Hafiz Rosli dan juga Gigi Ahmad. Selain daripada isu kartel daging menjadi tumpuan media pada hari ini, semestinya isu COVID-19 kita tidak boleh lupa. Kerana setiap hari kita mencatatkan 4 digit. Dan pada semalam saja sebanyak 1,925 kes baru telah pun dicatatkan di seluruh negara, dan di mana di Selangor saja mencatatkan 747 jangkitan dan 9 kluster telah pun dikenalpasti sendiri oleh KKM. Dan kalau kita melihat kepada keseluruhan kes COVID-19 di negara kita adalah sebanyak 108,615 kes, sekaligus telah pun melebihi daripada kes di China sendiri iaitu China pada kadar 86 ke 87 ribu sahaja. Dan daripada jumlah 1,925 kes yang direkodkan, 10 daripadanya adalah kes import. Dan Selangor, apa yang kita katakan tadi, mencatatkan sebanyak 747 kes, merupakan negeri yang paling tinggi sekali mencatatkan kes COVID-19. Diikuti wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 360 dan juga Pahang 288 kes. Dan peningkatan kes di Pahang sebenarnya dipengaruhi oleh kluster yang berkaitan dengan penjara, iaitu kluster Tembok Mempaga yang melaporkan sebanyak 282 kes secara keseluruhannya. Dan di Lembah Kelang saja kita dapat saksikan lebih daripada 1,000 kes saja di sekitar Lembah Kelang. Dan kita tahu Lembah Kelang ni banyak yang dipengaruhi oleh kluster-kluster di tempat kerja sebagai contohnya. Kluster teratai sebagai contohnya telah pun mencatatkan merupakan kluster yang mencatat jumlah kes yang tertinggi sekali. Lebih daripada 5,000 ataupun 6,000 kes sahaja. Dan banyak juga perincian yang anda boleh saksikan di laman web kami di astroawani.com. Dan begitu juga dengan kluster-kluster yang baru telah pun ditemui, juga kami laporkan juga mengenai kluster yang telah pun dikenalpasti oleh KKM sendiri. Ya, KKM juga turut memaklumkan ada berlakunya 2 kematian dicatatkan semalam, dan angka kematian setakat ini adalah keseluruhan kepada 457, dan 9 kluster baru juga turut dilaporkan semalam, iaitu di Selangor, Kuala Lumpur, Pahang, Sabah, Melaka dan juga Negeri Sembilan. Dan kluster-kluster terbabit adalah kluster Sri Lanang, seperti anda boleh tengok yang paparan grafik yang kami sediakan ini, kluster Jalan Chu, kluster Tapak Bina Awan Putih, kluster Integra Icon, kluster Jalan Satang, kluster Tembok Mempaga, kluster Timbang Dayang, Teguli dan kluster Rambai. Itu antara kluster-kluster baru yang diumumkan oleh KKM semalam. Dan dalam masa yang sama, kita bawakan ini perkembangan terbaru mengenai pasar awam di Banting yang tutup 10 hari Hafizi untuk sanitasi dan saringan. Dan ini telah dimaklumkan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Selangor
Selangor sendiri yang mengeluarkan arahan penutupan pasar awam Banting selama 10 hari bermula hari ini, iaitu bermula semalam, untuk memberi laluan pelaksanaan proses sanitasi dan ujian saringan kontak pesakit positif COVID-19. Dan pengarah kesihatannya, Datuk Dr. Syahri Ngadiman, berkata arahan itu dikeluarkan berikutan beberapa ketidakpatuhan terhadap SOP dikesan di premis berkenaan, iaitu tiada penjarakan fizikal, tiada rekod proses sanitasi 3 kali sehari dan tiada rekod saringan terhadap pekerja. Itu SOP, pelanggaran SOP yang sangat bahaya ketika ini. Betul. Dan katanya sebanyak 25 kes positif COVID-19 telah dikesan berkaitan dengan pasar ini dan 43 kontak rapat iaitu keluarga pesakit juga telah disaring. Dengan penutupan pasar awam itu, Pejabat Kesihatan Daerah PKD Kuala Langat akan melakukan ujian saringan COVID-19 terhadap semua 101 peniaga pada Khamis ini. Inilah mungkin kesannya pada kita yang tidak melanggar, yang tidak mematuhi SOP yang telah diberikan, seperti penjarakan fizikal, rekod proses sanitasi dan juga rekod saringan terhadap pekerja itu sangat penting. Dan apabila berlaku perkara ini, ia membabitkan ramai pihak hingga tutup terus 10 hari untuk proses sanitasi dan pengesanan kontak rapat. Dan dalam masa yang sama, kita tahu yang sekarang ini telah diberikan kelonggaran untuk rentas negeri dan keluar bekerja sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama, SOP perlulah anda semua patuhi kerana kita tidak mahu perkara ini berlaku kerana ia melibatkan ramai pihak, lebih lagi di pasar awam. Betul. Yang kita tahu ramai yang akan datang setiap hari untuk membeli barangan keperluan, dan pastinya mungkin salah seorang pada anda menjadi kontak rapat tetapi anda tidak ketahui kerana tidak adanya rekod saringan ataupun rekod sanitasi yang dilakukan. Dan pasti menjejaskan juga kepada peniaga-peniaga yang baru ingin merancakkan semula kewangan ataupun pendapatan mereka, terpaksa ditutup 10 hari. Dan kita tahu kebanyakan mereka yang penjual-penjual ni, mereka ini jika mereka berniaga, mereka akan dapat duit atau mendapat pendapatan. Jika tidak berniaga, tiadalah pendapatan untuk mereka. Jadi ia sedikit sebanyak menjejaskan pendapatan kepada peniaga-peniaga ini sendiri. Satu lagi perkembangan mengenai COVID-19 ini, di mana ini di Kota Baru, seramai 15 anggota polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Baru dikuarantin di rumah masing-masing selepas dikenal pasti merupakan kontak rapat dengan seorang tahanan positif COVID-19 dari Selayang, Selangor. Timbalan Ketua Polis Kelantan SAC Abdullah Muhammad Pian berkata mereka termasuk seorang pegawai telah menjalani ujian swab pada 25 Disember lepas dan didapati negatif. Bagaimanapun beliau berkata keputusan ujian kali kedua yang dilakukan terhadap semua anggota polis lelaki itu semalam dijangka diperoleh dalam masa yang terdekat. Ini berhubung dengan isu mereka yang didapati positif yang berada dalam tahanan, dan banyak juga kita laporkan sebelum ini yang kluster-kluster penjara, kluster dalam tahanan, dan sedikit sebanyak ia dapat ataupun sedikit sebanyak ia memberi kesan kepada mereka yang punya kontak rapat, terutamanya kepada pegawai-pegawai polis dan juga pegawai penjara itu sendiri. Perkara ini sebenarnya sudah kita agaklah boleh berlaku kerana dengan melibatkan banyak kluster-kluster penjara ini, pastinya ia akan memberi kesan kepada petugas Barisan Harapan, terutama anggota penjara, anggota polis yang mempunyai kontak rapat dengan tahanan positif COVID-19 itu sendiri, pastinya akan terkesan juga terjangkit dengan virus begini. Dan apa sebenarnya perkara yang perlu dilakukan ketika ini adalah untuk memastikan mereka yang bekerja sebagai petugas harapan di bahagian penjara terutamanya diberikan satu tumpuan khas kepada mereka ini, kerana apabila mereka pergi bertugas pulang pula semula ke keluarga, pastinya keluarga juga adalah sebahagian daripada kontak rapat sekiranya mereka terjangkiti. Dan itu sebenarnya perkara yang kita boleh agaklah apabila banyak timbul kluster-kluster yang melibatkan tembok penjara ini. Betul. Dan kita ingin membawakan perkembangan mengenai isu di Muar ataupun isu di Johor melibatkan seorang ahli parlimennya. Kita tahu Syed Saddiq merupakan bekas kepada Menteri KBS sendiri. Sebelum ini telah pun menggerakkan satu gerakan untuk menyumbangkan 100 buah komputer riba kepada penduduk ataupun kepada pelajar-pelajar di ataupun kepada penduduk di Muar itu sendiri. Jadi usahanya sendiri telah pun mengumpulkan ataupun mempunyai objektif untuk mengumpulkan dana sebanyak RM200,000, dan saya kira ia telah pun dilancarkan pada seminggu yang lalu ataupun lebih daripada seminggu yang lalu untuk mengumpulkan dana sehingga RM200,000 ini untuk menyumbangkan 100 komputer riba
kepada penduduknya. Dan semalam apa perinciannya, Gigi? Ya, Mungkin semalam ada Ahli Parlimen kongsikan. Muar Syed Saddiq Said Abdul Rahman telah menjunjung kasih kepada Tuanku Amal Kota Johor TMJ atas sumbangan TMJ kepada penduduk Muar, dan TMJ mengumumkan sumbangan sebanyak RM300,000 kepada anak-anak Muar, dan dengan itu Syed Saddiq mengucapkan terima kasihlah kepada Tunku Mahkota Johor. Katanya patut menjunjung kasih kepada Tunku kerana sudi menyumbangkan RM300,000 kepada anak-anak Muar, dan patut dah orang Muar terhutang budi pada jasa baik Tunku. Dan saya sangat memuji apa yang dilakukan oleh Syed Saddiq ini. Betul. Mengumpul dana RM200,000, dan kita tahu setakat ini dana yang terkumpul adalah sebanyak RM185,960, dan Syed Saddiq dia nak kumpul RM200,000 ni dengan ganjaran dekat situ. Kalau berjaya kumpul RM200,000, beliau akan membotakkan kepala. Itu yang datangnya #botak challenge, dan perkara ini perkumpulan dana ini mendapat perhatian ramai kerana dalam masa yang sama mereka boleh menyumbang dan juga ada misi untuk melihat Syed Saddiq itu botak, dan kita tahu ni Syed Saddiq tanpa rambutnya macam manalah wajahnya. Betul. Kan. Saya kira apa yang ditegaskan oleh Syed Saddiq juga, selain daripada mengenakan #botak challenge, ada satu lagi hashtag iaitu Yang Botak. Yang Botak. Tahu sebelum ini kita panggil dia YB, Yang Botak adalah YB juga. Sebelum ini juga hashtag daripada Yang Berkhidmat juga sebelum ini popular yang Syed Saddiq gunakan. Dan ini kita dapat saksikan satu inisiatif yang baik sekali, mengumpul dana untuk membantu penduduk-penduduknya, yang saya kira setiap ahli parlimen perlu fokus untuk melakukan seperti apa yang Syed Saddiq lakukan ini, kerana ini merupakan untuk kita menolong rakyat di peringkat bawahan, terutamanya kita memberikan komputer riba yang sangat penting pada ketika ini untuk mereka belajar, dan banyak juga ilmu-ilmu ataupun kos-kos ataupun pengajaran yang digunakan melalui digitalisasi ni, Gigi. Ya, tapi saya nak break the news jugalah. Syed Saddiq kata akan botakkan rambut kalau dapat kumpul RM200,000, dan beliau berjanji ataupun beliau dah setujulah untuk membotakkan kepala di Astro Awani. Itu sendiri telah ditweet oleh rakan tugas kita Luqman Haris yang kata cukup botak live di studio Awani. Ada brand tak? YB, so YB cakap bring YB kata it on. bring it on, tapi kasih chance please, jangan botak licin. Itu jangan botak harapannya. licin lah, tak handsome nanti. Okey, itu harapan kita daripada semua, supaya Syed Saddiq sini datang ke studio Awani, boleh kita adakan satu rakaman khas untuk Syed Saddiq dalam proses membotakkan kepala, dan mungkin ada harapan beliau untuk penduduk Muar dan juga untuk belia-belia terutama yang ada di negara kita. Kita memanggil Syed Saddiq untuk datang ke studio Awani. Pastinya ramai nak tengok juga bagaimana rupanya Syed Saddiq itu kalau botak, handsome lagi ke tak. Pastinya kita harapkan Astro Awani boleh membawakan siaran khas sesi pembotakan rambut Syed Saddiq itu. Sekiranya jumlahnya dikumpul 200,000. Ya, sikit lagi dalam rasa-rasa dah RM15,000 lagi. Okey, baik. Terima kasih kerana sudi menonton. Saya kira itu saja yang dah kami bawakan dalam Awani Pagi pada hari ini. Jika anda suka apa yang kami bawakan, boleh pergi ke astroawani.com. Dan dengan itu, saya Gigi Ahmad. Saya Hafizul Rosli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.